So kita akan bercakap dengan mengenai pelbagai topik, pelbagai isu, pelbagai cerita pada malam ini, dan kita akan menyentuh terutama apakah antara halangan-halangan yang menjadi kegusaran yang perkara yang akan berlaku esok, terutama apabila bahkan kegusaran yang berlaku bila kita menyentuh perihal perihal yang akan berlaku pada esok hari. Semua kita tahu yang berlaku pada esok hari ada kemungkinan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim akan pergi menghadap Yang di-Pertuan Agong. Adakah beliau akan berjaya dalam pertemuan tersebut? Adakah beliau akan gagal dalam pertemuan tersebut? Adakah beliau akan mampu untuk membawa agenda perubahan pada pertemuan tersebut? Ini semua antara benda-benda yang menjadi persoalan-persoalan yang sangat penting untuk kita nak ungkaikan, untuk kita nak bawa pada malam ini. So apakah halangan-halangan? Adakah beliau berjaya atau tidak kan? Adakah apa kemungkinan halangan yang akan menjadi batu penghalang paling besar kepada apa yang akan berlaku pada esok hari? Dia betul ke beliau ada numbers? Betul ke beliau dibenarkan untuk berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong? Betul ke bahawa beliau mempunyai kebenaran untuk berjumpa? Beliau ada numbers, dan kalau ada numbers pun apakah kemungkinan yang menyebabkan bahawa beliau akan dihalang daripada berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong, ataupun yang menyebabkan beliau sukar untuk menjadi Perdana Menteri? So apa langkah seterusnya? Bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita nak menghalang perkara-perkara ini daripada berlaku? Jadi itu antara persoalan yang kita akan rungkaikan pada hari ini. Okey, jadi itu yang kita nak bawa, itu yang kita nak ungkapkan, itu yang kita nak nak bangkitkan dalam persoalan malam ini, insya-Allah. Jangan risau, masa kita lama, masa kita panjang, masa kita berada di sini adalah agak lama, jadi saya tak perlu risau. Banyak yang kita boleh rungkai dan kita boleh dia boleh lalu kat situ, yang kita boleh lihat bersama, insya-Allah. Jadi apa benda yang kita nak kena bawa pada malam ini, itu persoalan yang paling besar. Ramai yang sampai anxiety attack bertanya kepada saya. Okey, sebelum itu saya nak ucapkan setinggi-tinggi terima kasih. Ada lagi bayangan kat belakang. Okey. Pertama sekali berkenaan dengan dinner, terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang sudi datang pada dinner saya pada minggu lepas, hari Sabtu lepas. Alhamdulillah, satu kejayaan yang besar, dan alhamdulillah satu pencapaian yang besar sebenarnya, bila mana sukarelawan Bina Negara, kalau kita tengok dekat sini logo saya, sukarelawan Bina Negara ini berjaya mengumpul ramai di antara ahli-ahli, ramai di antara rakan-rakan daripada seluruh Malaysia. Ada kalangan artis umpamanya. Saya ada 2-3 orang artis yang saya perasan datang pada hari tersebut. Ada di kalangan rakyat biasa, dan kebanyakan yang turun pada dinner Bina Negara pada Sabtu lepas adalah mereka yang bukan daripada kalangan ahli parti pun. Ada di kalangan ahli parti. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para penderma. Terima kasih juga mereka yang datang membeli meja. Cuma saya memohon kemaafan kerana dinner tersebut tidak dapat dihadiri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Antara sebab, saya lupa nak mention pada malam saya punya talk tu, antara sebab utamanya adalah kerana pertukaran kerajaan yang sedang berlaku sekarang ini, dan beliau cuba untuk mengelakkan sebarang kemungkinan. Jadi pada malam ini insya-Allah saya akan mengambil masa, tunggu sehingga habis. Saya akan bercakap siapakah di antara mereka-mereka yang berkemungkinan akan menyertai gagasan dan juga gabungan ini. Adakah gabungan bersama dengan Datuk Seri ini mungkin akan berjaya? Apa bentuk halangan-halangan yang mungkin akan menimpa, akan berlaku? Dan kalau tidak berjaya, kenapa dia tidak berjaya? Dan kalau berjaya, bagaimana dia mungkin boleh berjaya?
Jadi ini semua kita akan cuba rungkai dan ungkapkan pada malam ini. Namun begitu, terima kasih kepada rakan-rakan. Saya mohon semua tolong share, semua tolong like. Saya sekarang ada di Facebook, saya sekarang ada di YouTube. Di Facebook kita sudah mencangkau 6,100. Kita target pada malam ini sekurang-kurangnya 7,000 kawan-kawan. Kita cuba dapatkan 7,000 di YouTube, di Facebook. Dan sekarang ini kita sudah mencapai 2,000 di YouTube kita. Kita cuba capai 3,000 di YouTube, insya-Allah. Kalau sekiranya berjaya, apa yang nak dapat kalau berjaya kan? Kita sebenarnya dah pun merungkai, menyampaikan apa yang berlaku. Dan saya akan bercakap, kenapa saya hilang selama seminggu ni kan sebenarnya. Ramai yang kata inilah masa yang paling sesuai untuk saya nak bersama. Kenapa tak ada mengajuk ke, ada yang kata kena tangkap ke, ada yang kata macam-macam lah spekulasi-spekulasi yang berada. InsyaAllah kita rungkaikan pada malam ini. Papa Hal dulu, minum dulu. Jadi banyak spekulasi, banyak yang suka duka, banyak yang nak, banyak yang tak nak. Sebenarnya apa yang menyebabkan apa yang akan berlaku dalam tempoh sehari dua ini. Untuk makluman juga tuan-tuan dan puan, tolong jangan berada di Istana Negara esok. Jangan berada di Istana Negara esok. Ada yang bertanya sama ada saya akan pergi ke Istana Negara ke tidak. Jawapan saya tidak berada di Istana Negara kerana tidak dibenarkan bagi mengelakkan sebarang kemungkinan kluster baru yang akan timbul di Istana Negara. Jadi lebih baik kalau kita jangan pergi ke sana. Sekarang ini dunia teknologi, wartawan dah ada kat sana, kita tunggu je lah live. Okey. Pertama sekali, Bina Negara, terima kasih kepada yang datang pada malam itu, yang menderma, yang datang daripada seluruh pelosok dan sejauh Sarawak. Ada tim saya daripada Sarawak turun, Sabah tak ada tak dibenarkan. Sarawak, kemudian daripada Kelantan, Datuk Supardi datang daripada Kelantan. Kemudian kalau kita tengok daripada Selangor pun ramai, daripada Negeri Sembilan, MB, Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin dan isteri. Terima kasih kerana datang pada malam itu untuk memeriahkan majlis kita, dan alhamdulillah sokongan beliau kita amat alu-alukan. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang bersama dengan kita pada malam ini, saudari Ryan, saudari Puan Napsiah, kita kata, kepada kru-kru saya, Suri, kepada Jamal, kepada Vincent Tan, magician, kepada Baskers, kepada Kak Fuzia, kepada Kak Zizah, kepada Usama, saya nak sebut ramai lah, kepada Jerry. Jerry datang daripada Kulai, sanggup tu untuk turun untuk membantu kita pada itu. Kepada Heidi daripada Sarawak turun. Terima kasih semua. Kalau saya nak sebut nama seorang-seorang tu, ramai lah yang membantu kita, dan juga kepada Tidius sebagai MC, kepada Oni sebagai MC pada malam tersebut. Saya nak sebut pada malam tu sebab saya selepas malam tu saya tak live, jadi ambil masa sikit. Sabarlah tuan-tuan, baru 16 minit berlalu kan. Jadi kita nak rungkaikan terima kasih ucapan daripada Datuk Samsul Bahri, CEO Big Blue TV yang sekarang ini juga bersiaran, CEO Big Blue TV yang juga sekarang ini bersiaran. Terima kasih kepada kru-kru Big Blue TV pada malam itu. Harap jangan seriklah bekerja dengan saya. Terima kasih kepada mereka yang bersama, kepada saya punya cameraman Azmi, kepada Bang Zahar. Itu paling penting, Bang Zahar tu. Sorry Bang Zahar, lambat sebut. Kepada Azmi, kepada geng-geng semua yang saya mention. Kalau saya lupa mention, minta maaf. Minta ampun, minta maaf lah kerana saya lupa. Kalau saya lupa nak sebut nama masing-masing. Bukan apa, kadang-kadang kita pun dah tak ingat siapa yang membantu kita kerana terlalu ramai. Zarif dan sebagainya. Apa yang saya ingat. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim memanjatkan bagi tahu bahawa beliau tidak dapat menghadiri program pada malam tersebut disebabkan antara lainnya adalah kerana kerisauan pertukaran kerajaan yang ada, kerisauan sensitiviti yang ada, terutama apabila melibatkan banyak parti, banyak pihak yang akan terlibat di dalam pertukaran kerajaan ini, dan ditambah pula dengan ketidaksihatan Datuk Seri Wan Azizah. Terima kasih Datuk Seri Wan Azizah kerana menghantar wakil pada malam itu, dan beliau menyampaikan salam melalui Datuk Romli dan juga MB Negeri Sembilan. Terima kasih saya ucapkan kerana terus support program kami. Terima kasih kepada YB Bakhtiar
YB Balik Pulau, terima kasih kepada YB Akmal Nasir yang walaupun kuarantin tapi sanggup nak hantar video pada malam tersebut. MP bagi MP negeri MP Johor Bahru, terima kasih YB Samsul Ustaz Samsul kerana membacakan doa dan hadir pada malam tersebut, dan juga YB yang lain, ada yang hadir, ada yang support YB Roziah walaupun tak hadir kerana balik dari besar. Ramai yang YB nak datang pada malam tersebut tetapi tak boleh datang kerana apa? Kerana terpaksa kuarantin, self kuarantin. YB Kak G, YB OG nak datang, memberitahu saya nak datang tapi tak boleh nak datang kerana apa? Terpaksa untuk nak kuarantin themselves disebabkan oleh apa orang kata masa itu okey, kerana baru saja balik daripada Sabah. Terima kasih kepada semua di atas pengorbanan kalian. Cuma saya pergi ke Sabah ni, ada orang tanya kenapa saya tak kena kuarantin kan. Saya pergi ke Sabah sebelum penamaan calon. Bukan selepas sebelum pembuangan undi, sebelum penamaan calon lagi saya dah pergi ke Sabah. Dan saya buat tour, saya pergi Tuaran, saya pergi Putatan, saya pergi ke Labuan, dan saya pergi ke satu Putatan dengan Kapar sekali, Putatan dengan Papa sekali, Kapar kat Kelang. Papa masa tu kita ada Tuaran, kita pergi kat Beaufort. So saya dah pergi awal untuk buat tour saya kerana antara lainnya saya sudah menjangkakan ada kemungkinan telah takut berlaku kluster. Jadi kita nak tolong membantu dalam pilihan raya, tapi dalam masa sama kita tak naklah sampai kita membantu pilihan raya ni kita sendiri terkesan dalam keadaan tersebut. Jadi saya pergi awal. Dan jangkaan saya nampaknya tidak meleset apabila kalau kita lihat terdapat kluster pilihan raya di mana ramai yang terjejas dan yang kena. Dan akhirnya kalau kita tengok Sabah mulai ada yang PKPD. Cuma persoalan utama saya kenapa Selangor pun PKPD. Kalau kita tak rasa pelik kalau kita tengok dulu masa pertukaran kerajaan pun dibuat PKP, 4 hari lepas tu terus dibuat PKP. Sekarang tiba-tiba nak tukar kerajaan, tiba-tiba Selangor PKPD. Ini persoalan yang saya timbulkan. Saya bukan menuduh apa-apa, cuma kita nak timbulkan satu persoalan. Ini saya akan sebut topik malam ni berkenaan dengan apa kita boleh expect esok, apa bentuk halangan, siapa yang agaknya yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan apa benda. Ada yang tak nak saya bagi tahu cerita ni, dan ada yang kata alah Iswardi ni apa dia tahu sebagainya, mungkin fakta kita salah. Itu tak penting sebenarnya. Yang penting kita kena lihat. Saya lebih berminat untuk melihat bukan daripada segi aspek siapa yang kalau sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri maka selamatlah negara. Saya ni lebih pesimis, seorang yang pesimis sikit. Saya seorang yang agak pesimis. Saya lebih suka melihat kepada kita expect for the best, but kita go for the best but we expect the worst. So what would the worst be? What are the worst things that could be? So saya lebih suka melihat the worst things that could happen, benda yang buruk yang mungkin akan berlaku, kerana daripada situ baru kita dapat mengkaji apa kemungkinan yang mungkin kita boleh buat untuk kita nak mitigate, counter dan juga untuk kita nak ambil proactive action against apa benda yang akan berlaku tersebut. So daripada situ baru kita akan nampak kemungkinan-kemungkinan. Dan kalau sekiranya na'udzubillah lah, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak berjaya dalam usaha untuk menjatuhkan Kerajaan Perikatan Nasional, ataupun terdapat usaha lain menyebabkan usaha itu tidak berjaya, kita tahu bahawa sebenarnya usaha itu telah dilakukan, ia berjaya, tetapi ada halangan utama. Sebab itu ada yang timbul persoalan. Kenapa halangan itu berlaku? Kenapa ni? Kenapa nak halang sangat benda ni daripada berlaku sebenarnya? Apa yang dapat? Ada 2-3 hari lepas seseorang bertanya kepada saya. Dia kata, Iswardi, peninglah kepala aku. Pening. Siapa yang ikut? Pening kepala aku, dia kata. Peninglah kepala aku. Macam mana cara kita nak stabilkan politik? Bukan ekonomi, stabilkan politik negara kita. Bagi saya, kalau nak stabilkan politik negara kita, bagi Barisan Nasional dan UMNO berkuasa, settle. Stabil politik negara kita. Itu je. Bagi Barisan Nasional dan UMNO berkuasa, stabil politik negara kita. Apa pula stabil politik negara kita? Hancurlah negara kita, ekonomi kena sakau. Bukan kau kata dulu IMDB lah je. Tak. Dengar dulu. Saya kata politik. Saya tak kata ekonomi. Saya tak kata stabil ekonomi. Saya kata stabil politik.
Ialah daripada segi ekonomi, daripada segi sakau sana sakau sini, tabung haji, Felda, FGV, 1MDB, Petronas, semua tu, yang tu memang khazanah semua memang kena lah. Tetapi you are asking pasal politik. Anda bertanya tentang politik. Saya kata itulah cara untuk menstabilkan politik. Kenapa? Kalau anda faham apa yang saya cakapkan ini, maka kita akan sedar bahawa segala kekalutan, segala kebejatan, segala kebobrokan, segala kepincangan dan juga segala rattling the cage, rocking the boat ini sebenarnya berpunca daripada UMNO dan sekutunya. UMNO dan sekutunya. Mereka ni semualah yang menyebabkan kerosakan dan kebajatan ini. Ada yang akan argue, macam-macam UMNO akan ada argue. Mana ada kita orang yang buat kerja ini? Kami tak buat kerja ni. Yang buat kerja ini Muhyiddin Yassin. Yang buat kerja ni Azmin. Yang buat kerja ni Zuraida and the gang. Kalau UMNO tak join, kalau UMNO fikir kestabilan politik negara, benda ni tak akan berlaku. Bayangkan kalau sekiranya Bersatu keluar pada waktu itu. Bersatu keluar. Geng-geng Azmin keluar. Tiba-tiba UMNO kata dia tak nak join Azmin. Dia tak nak join Bersatu. Dia nak join kerajaan yang ada pada masa itu, iaitu kerajaan Mahdi. Bayangkan kalau senario itu berlaku. Adakah keadaan yang sekarang ini akan kejatuhan negara ini akan berlaku? Saya ada buat live, saya ingat lagi pada masa itu saya buat live, saya kata tidak mustahil ada minority government. Minority government iaitu terdapat 3 komponen parti besar. Saya kata pada masa itu Pakatan Harapan dengan 90 lebih kerusi, Mahathir dengan Bersatu dengan warisan 12 kerusi, kemudian UMNO 1 kerusi dengan PAS 1 kerusi, dan GPS ini satu grup yang lain. Kalau grup ini bijak, dia tak perlu join Bersatu warisan UMNO, benda-benda yang semua ni. Dia hanya perlu menyertai Pakatan Harapan pada waktu tersebut. Perbincangan dengan Pakatan Harapan, dan saya tahu terdapat perbincangan tersebut pada malam 28 hari bulan Februari. Perbincangan itu ada bukan dengan UMNO tetapi dengan komponen-komponen UMNO. Bukan dengan PAS tetapi dengan komponen-komponen ahli-ahli parlimen PAS. Saya tahu perbincangan itu ada bukan dengan GPS tetapi dengan ahli-ahli GPS. Counter itu ada sehingga pada malam 29 Februari itu berlaku. Tetapi nampak gayanya bahawa mereka sebenarnya memang tidak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ini dia punya title besar dia. Dia bukan masalah tak nak PH, tak nak PKR, tak nak DAP Cina, tak nak amanah dan sebagainya. Dia bukan. Dia tak ada isu tu. Dia tak ada isu Cina ke apa. Kalau ada isu Cina, Mahathir tak pergi jumpa dengan DAP. Kalau kerana isu Cina, Mahathir tak kerjasama dengan MCA. Itu bukan isu dia. Isunya adalah tidak mahu menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kenapa? Yang ini Mahathir je lah boleh jawab. So, semua langkah, semua cara, jalan, semua kaedah, semua benda telah dilakukan untuk memastikan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri. Itu yang dibuat pada malam itu. Itu yang dilakukan pada malam itu untuk memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri. So, kenapa benda ini berlaku? Kenapa nak sangat? Saya selalu kata macam ni tuan-tuan dan puan. Terima kasih. YouTube dah 5,000 dah capai. Saya selalu cakap macam ni. The only person yang boleh membuat true reform di Malaysia adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay? Ni dalam keadaan konteks sekarang, di dalam konteks pemimpin yang ada. Kita tak payah cerita yang future lah. Tak payah cerita Nurul Izzah ke, Rafizi ke, yang sewaktu dengannya, tak payah cerita dulu. Kita bercerita dalam konteks pemimpin tua. Pemimpin tua. Saya kena cakap, Anwar Ibrahim ni pemimpin tua. Usia beliau 73 tahun. Kalau compare dengan saya, 30 tahun tua daripada saya. By the time saya lahir, umur beliau 30 tahun. Jadi kalau kita tengok dalam konteks pemimpin tua, kita tidak nampak ada orang lain yang boleh membawa perubahan di negara kita melainkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Now, beza kan bukan yang tidak mampu untuk membawa negara ke peringkat yang lebih tinggi. Tak. Ramai yang mampu untuk membawa Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Muhyiddin Yassin mampu. Bagi saya beliau mampu. Mahathir Mohamad mampu. Mukeris pun mampu. Zahid pun mampu. Najib pun mampu. Kalau kita tengok KJ pun mampu. Khairi Jamaluddin pun mampu. Ramai yang mampu. Daripada segi intelektual, daripada segi kebolehan, daripada segi grassroots, mampu. Maksud saya, mampu membawa perubahan yang lebih besar kepada negara kita, lari daripada apa yang berlaku sebelum ini. Tuan-tuan dan puan, benda yang paling manusia takut, dalam dunia ini sebenarnya apa dia? Perubahan. Perubahan adalah benda yang paling ditakuti oleh manusia. Benda yang paling ditakuti oleh manusia adalah change, perubahan. Sebab perubahan itu menyebabkan
Dia satu, orang takut sebab perubahan ni sebab dia tak tahu what's going on, apa akan berlaku. Kedua, perubahan itu berkemungkinan mengubah status quo yang ada kepada diri dia, kepada orang-orang di sekeliling dia. Dan dia tahu selama ini banyak mulut-mulut kroni-kroni yang telah diberi makan. Perubahan itu akan menyebabkan kroni-kroni ini mula kelaparan. Dan kelaparan itu menyebabkan kroni-kroni ini menjadi takut. Menyebabkan mereka-mereka ini menjadi takut. Akhirnya mereka nak kembalikan kuasa kepada orang yang boleh menghidupkan mereka dan bukan kepada kuasa orang yang boleh menjahanamkan mereka. Dan mengembalikan apa yang ada pada mereka kepada rakyat. Ini mereka tak nak. Susah tuan-tuan dan puan-puan. Susah. Jadi akhirnya dia berkisar kepada itu. Dia berkisar kepada persoalan ini. Iaitu persoalan kepada mampukah kalau kita tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim akhirnya memegang kuasa. Kita tengok daripada awal itu kan. Esok benda itu berlaku. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, esok kalau kita lihat menurut surat itu, saya baca ada satu surat tadi. Betul sebenarnya tak adalah palsu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim dipanggil oleh pihak berkuasa, pihak polis untuk memberi keterangan. Saya pun dipanggil untuk memberi keterangan. Bagi saya itu adalah proses biasa. Dia First Information Report, FIR. So itu biasa. Biasanya kalau ada orang buat laporan polis terhadap kita, maka polis akan buka file. Dan prosedur polis adalah memanggil orang tersebut untuk mengambil keterangan. So, daripada situ barulah dia tengok ada bukti tak ada bukti, and then baru dia bagi kepada peguam negara, dan peguam negara akan kata ada kes ke tak ada kes, NFR ke, no further action ke, NFA ke, no further action ke, ataupun nak ambil tindakan. Itu tindakan dibuat oleh pendakwa raya, oleh AG Chambers, bukan oleh polis. Polis hanya mengumpulkan bukti dan menyerahkan kepada pihak yang berkenaan. So akhirnya pihak berkenaan yang akan membuat laporan. So tugas polis hanyalah dengan cara untuk memanggil. Saya dipanggil tempoh hari kerana MPN Sarawak buat polis report terhadap saya kerana saya buat dinner yang tak ada kena-mengena pun dengan MPN Sarawak. Maka setiausaha MPN Sarawak pun buat polis report ke atas saya, atas arahan mungkin orang atas, saya tak tahu. Itu MPN Sarawak kena jawablah siapa yang buat polis report dan kenapa dia orang terhegi-hegi nak buat polis report. Polis pada masa itu datang daripada Sarawak, kebetulan dia dekat Perak, dia call saya, dia buat jumpa saya dekat Bangi. So dia ambil report berkenaan dengan keterangan kenyataan tersebut, dan so far tak adalah action. Tapi kita pun tak boleh nak kata apalah, kita tunggu je lah apa tindakan. Selepas ini pun ada satu laporan polis dibuat terhadap saya. Polis pun ada kata bahawa beliau akan buat akan buat first information report, akan panggil saya untuk buat kenyataan. So itu normal. Dan dalam kenyataan hari ini dikatakan bahawa disebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim esok berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong, maka pertemuan ataupun keterangan yang nak dibagi kepada polis itu ditunda ke satu tarikh yang lain yang akan ditetapkan kelak. Jadi itu akan berlaku. Kenapa tiba-tiba ada laporan polis ni sebab tersebar 121 laporan senarai ahli nama-nama mereka yang melompat. 121 nama-nama mereka yang melompat. So akhirnya mereka yang tak ada nama dalam tersebut, kononnya tak ada nama dalam tersebut, membuat laporan polis. Saya dengar dalam 2-3 orang lah yang buat laporan polis kata nama dia tak ada, kenapa ada? Number one, senarai pada hari di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa beliau mendapat majoriti di dalam press conference tersebut, beliau tidak pernah mendedahkan siapakah senarai di dalam di dalam senarai beliau yang menyokong beliau dalam menjadi Perdana Menteri. Tidak pernah disenaraikan. Mana-mana senarai yang disebarkan adalah palsu. Ini saya boleh cakap. Mana-mana laporan ataupun penyebaran yang disebarkan adalah palsu. Katakanlah sama. Kata ini bukan tapi katalah sama. Maka saya kata itu adalah kebetulan. Kenapa saya kata kebetulan? Kerana dalam senarai itu kita ada 222 nama, tolak 92, tolak warisan. Akhirnya kita tinggal beberapa pimpinan daripada UMNO, daripada PAS, daripada GPS, daripada JRS, daripada Bersatu dan daripada geng-geng Azmin. So 6 golongan ini yang akan membentuk apa yang dipanggil gabungan baru yang mungkin bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di samping Pakatan Harapan. Okey. So ini antara gabungan-gabungan tersebut. Okey.
Jadi saya sebut tadi UMNO. Okey, balik kepada topik. Adakah UMNO akan ada kerjasama bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Jawapannya ada. It's not an open secret. It's not a closed secret. It's an open secret. Oh, sorry, tak boleh cerita ni, sorry. Saya bagi tahu ada daripada kalangan orang UMNO diakui sendiri oleh Zahid Hamidi. Tetapi siapakah mereka, yang tu kita tak ceritalah. Yang tu rahsia yang diketahui oleh beberapa orang sahaja. Beberapa orang sahaja. Siapakah orang-orang itu? Yang tu kita tolak tepi. Ada tak daripada golongan PAS? Ada. PAS ada, UMNO ada, daripada Bersatu pun ada, daripada golongan Azmin pun ada, daripada GPS pun ada. Walaupun Alexander Natalinggi, Setiausaha Agong GPS hari itu menidakkan, menolak dakwaan bahawa terdapat gabungan daripada GPS terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya kata, betul, GPS tidak pernah menyatakan beliau menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebagaimana GPS juga tidak pernah mengatakan beliau menyokong Muhyiddin Yassin. Kita kena ingat, daripada tarikh jatuh kerajaan sampailah ke hari ini, tidak pernah Muhyiddin Yassin menyatakan siapakah yang menyokong beliau. Kita hanya tahu yang duduk dekat kawasan, dekat Dewan tu, di dalam Dewan tu, bahagian yang duduk di kawasan kerajaan. Itu yang kita tahu. Tetapi adakah mereka menyokong Datuk Seri Muhyiddin Yassin, Tan Sri Muhyiddin Yassin? Kita tak tahu. Tak pernah ada black and white. Tak ada SD sebagaimana yang dilakukan oleh Mahathir. Kita tunjuk 114 menyokong beliau. Ada tak Muhyiddin buat demikian? Tidak ada. Kalau tidak ada, bagaimana kita nak menyatakan, kita nak mengatakan bahawa Muhyiddin ada sokongan? Hanya kerana ada 113 orang, yang mana seorang terberkecuali duduk di situ, maka mengatakan beliau ada sokongan. Itu kita kata tak cukup. Itu tak cukup. Untuk nak mengatakan Muhyiddin ada sokongan, itu tak cukup. Kerana pada masa itu beliau adalah kerajaan. Okey, dah berlalu, dah angkat sumpah dah pun. Tak apa. So akhirnya, kalau dalam keadaan demikian, so bagaimana? Sebab itu saya kata tadi, gabungan itu ada. Ini kita kena clear dia dulu. Kita kena lihat sebelum kita bercakap tentang apa halangan yang mungkin akan merancatkan benda ini. So menjawab persoalan pertama, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai numbers yang cukup? Jawapannya ya. Jawapannya ya. Kenapa UMNO nak pergi sokong pula? Kalau perasan hari ini, Nazri Aziz, dia kata bahawa 23 orang ahli UMNO tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Korang faham tak? Bahawa Nazri Aziz dah bagi kita clue. UMNO ada 39 orang. 38, 39 orang. Saya 38 atau 39 orang gitulah. UMNO ada 39, ambillah 38 orang MPs. Mungkin 39. 39 tolak 23, ada 17 orang. Maksudnya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kau faham tak? Kan? Nak menang, nak pegang kerajaan, nak memegang kerajaan, nak tukar kerajaan, saya sebut PH ada 110 sokongan, PN ada 112. So maksudnya 3 orang melompat masuk bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okeylah, tolak Mahathir lah. Tolak Mahathir. Mungkin Mahathir 3, Mahathir 5, 8. Warisan 9, 17. 9 campur 5 campur 3 tadi, maka 17 orang. Saya kata berapa orang UMNO tadi, tuan-tuan dan puan-puan? 17 UMNO ni melompat. Tak masuk dalam PAS lagi, tak masuk GPS lagi, tak masuk GRS, tak masuk Bersatu, tak masuk geng-geng kartel yang mungkin akan berpaling tadah. Campur semua itu, lebih tak? So akhirnya tak perlu Mahathir, tak perlu warisan, tak perlu kepada golongan-golongan ini. 17 orang UMNO campur yang lain-lain tu cukup. Tetapi persoalannya, warisan tak ada ke? Jawapan saya adalah warisan ada. Warisan hanya menunggu waktu dan ketika langkah ini berjaya. Warisan dia macam GPS juga sebenarnya. Dia play safe, dia main safe, dia main selamat. Dia rasa dia nak main selamat,
Dia tengok siapa yang jadi kerajaan, dia akan follow. Namun begitu, saya kata hari ini, Mahathir last minute corner baring, tuan-tuan dan puan. Last minute corner baring. So macam mana the last minute corner baring? Ini kita akan cerita sebentar lagi. Sebelum itu, share video ini. Mencapai 10,400 di dalam kita punya Facebook, dan alhamdulillah 6,232 di dalam kita punya YouTube. Maksudnya ada 16,000 yang menonton kita pada malam ini. Share. Tak habis cerita tak habis lagi ni tuan-tuan. Panjang cerita kita ni. Taklah panjang. Lebih kurang dalam setengah jam habis lah. Saya tak cerita lagi apa halangan ni. Saya belum cerita lagi apa halangan. Apa yang saya cakap ni, blogger-blogger lain tak cakap, tuan-tuan. Sama ada UMNO ke, PKR ke, Amanah ke apa, dia orang tak cakap. Apa yang saya cakap ni, dia orang tak cakap. For whatever reason lah, saya tak tahu. Sebab saya tak terikat dengan sesiapa pun. Saya nak bercakap sebab saya nak melihat dalam konteks yang lain. So, kita dah tahu. Adakah Anwar mendapat sokongan? Ada sokongan. Ada majoriti? Ada. Okay, good. Adakah Agong akan berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Ya. Esok pukul 11. Betul. Oh, tapi kenapa hari tu? Okay, lupakan yang hari tu. Tak payah cerita lah. Yang dah berlalu, biarkan berlalu. Mungkin Agong sakit. Agong pun sakit pada masa tu, kita terima. Dalam keadaan COVID sekarang ni, kita tak payah nak ni lah. Tak payah nak pertikaikan. Yang penting esok, perjumpaan tersebut pada esok hari. Oh, maksudnya esok boleh angkat sumpah teruskah? Tak. Okay, menjawab soalan seterusnya. So, maksudnya esok boleh angkat sumpah ke tak? Tak. Jawapannya tidak. Kenapa pula? Okay, dia macam ni. Okay, tuan-tuan dan puan. Agong ni bukanlah seorang yang sembrono. Beliau seorang yang terpelajar, beliau seorang yang berhemah dalam membuat keputusan, dan kalau kita tengok benda ini kita nampak sewaktu pertukaran kerajaan pada bulan Februari yang lepas. Sewaktu pertukaran kerajaan bersama dengan Muhyiddin Yassin pada Februari yang lepas. Kita nampak benda ini. So, lepas perjumpaan esok, beliau akan berjumpa dengan satu lagi golongan yang lain yang mengatakan bahawa beliau ada majoriti. Siapa? Ada ke? Anwar mengatakan dia ada majoriti. Dia ada satu golongan lain yang mengatakan dia pun ada majoriti. Bukan Muhyiddin. Ini kemungkinan sebab dia kata dia ada majoriti, so dia akan pergi esok. Berkemungkinan dia akan pergi esok. Mungkin dia tak akan pergi, tapi ada berita mengatakan bahawa dia akan pergi selepas Datuk Seri Anwar berjumpa dengan Agong. Selepas itu, lepas golongan ini, barulah Agong akan memanggil Muhyiddin Yassin untuk menghadap, untuk melihat sama ada beliau benar-benar mempunyai sokongan atau tidak. Okay. So, nak jumpa. So, halangan yang pertama, akan ada golongan lain yang mengatakan bahawa beliau mempunyai majoriti. Selepas itu, maka Agong akan bersidang dengan Majlis Raja-Raja. Ini normal. Macam kita tengok hari itu pun, Baginda bersidang dengan Majlis Raja-Raja, dia panggil AG, Peguam Negara, untuk memberi nasihat, khidmat nasihat undang-undang. Selepas itu, baru beliau membuat pengumuman. Now, timbul lagi masalah. Apa masalahnya? Saya sebutkan dalam live saya sebelum ini. Bukan masalah, halangan lah. Challenges. Bismillah, minum dulu. Apa challenges dia? Yang challenges paling antara lah, bukan paling utama, tapi antaranya adalah kita adalah raja berperlembagaan. Kalau kita tengok, rukun negara kita adalah salah satunya adalah raja berperlembagaan. Maksudnya Sultan dan Raja dan Agong kita adalah subject to perlembagaan, subject to constitution. Monark kita, kesultanan kita ni ataupun raja-raja kita ni subject to, mereka tertakluk kepada undang-undang. Mereka no one is above the law. Okay, itu kita faham. Dalam undang-undang, kalau kita tengok, saya tak boleh nak tunjuk dekat kita punya kita punya ni lah skrin ni. Tapi kalau kita tengok perlembagaan, perkara 43, perkara 43 43.4. Okey. Kita tengok 43.4. Jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletak jawatan Jemaah Menteri, melainkan jika atas permintaannya Parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey.
Jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan, Perdana Menteri tidak mendapat kepercayaan, majoriti ahli dewan. So, soalan dia, macam mana nak membuktikan bahawa beliau tidak dapat majoriti ahli dewan? Dengar perkataan tu, ahli dewan. Dia bukan ahli parlimen. Memanglah ahli parlimen tu ahli dewan lah. Tetapi nak menentukan, ini perbincangan akademik kan. Kita tak pernah lagi secara sejarahnya berlaku dalam sejarah Malaysia. Negeri ada, federal belum pernah. Negeri kalau kita tengok Kalong Ningkan, kalau kita tengok 2009 kalau kita tengok dekat Sabah 2 kali berlaku, yang baru-baru ni pernah berlaku, untuk membuktikan bahawa beliau mempunyai majoriti, kan? Bahawa Perdana Menteri itu mempunyai atau hilang majoriti, maka hendaklah ditentukan di dalam dewan melalui undi tidak percaya. Maka hendak dilaku dalam dewan melalui undi tidak percaya di dalam dewan. So, macam mana kita nak buat undi tak percaya dalam dewan? Sedangkan dalam sekarang ini, kalau kita tengok, dewan hanya bersidang apabila dalam keadaan dipanggil, maksudnya lebih kurang dalam bulan 11 nanti barulah dewan bersidang. Now, dalam perkara ini juga, dalam hal ini juga, kalau kita tengok perlembagaan, artikel 55 memanggil, memprorok dan membubar parlimen. Ini dalam artikel 55, memanggil, memprorok dan membubar parlimen. Memprorok, PROROG. Saya pun first time dengar perkataan ni. Maksudnya adalah menunda ataupun membatal atau menunda sidang parlimen ke arah satu masa yang lain. Maka itu adalah yang boleh dilakukan di bawah bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. 55.1 dia tulis. Yang di-Pertuan Agong hendaklah memanggil parlimen dari semasa ke semasa dan tidak boleh membiarkan selama 6 bulan berlaku tanpa persidangan akhir dalam satu penggal. Dalam tarikh ditetapkan yang untuk mesyuarat dalam penggal berikutnya. Yang di-Pertuan Agong boleh memprorok atau membubarkan parlimen. Melainkan jika dibubar terlebih dahulu, parlimen terus berjalan selama 5 tahun dari tarikh mesyuarat pertama dan selepas itu adalah terbubar. Apabila parlimen bubar, satu pilihan umum diadakan. Satu rancangan undang-undang diputuskan. Maksudnya dalam bidang ini, yang di-Pertuan Agong ada kuasa untuk memanggil sidang parlimen khas bagi menentukan kalau sekiranya ada majoriti atau tidak majoriti. Dia berbalik kepada apa yang saya cakap sebelum ini. Apa yang saya cakap sebelum ini, saya katakan bahawa macam ni. Nak menentukan sebuah kerajaan itu jatuh atau tidak, Perdana Menteri itu, Ketua Menteri, Menteri Besar itu jatuh atau tidak, dia ada beberapa cara. Cara yang pertama, beliau meletak jawatan. Dan ini yang berlaku kepada Mahathir sewaktu pada 28 hari bulan Februari tempoh yang lepas. Di mana bukan lepas, sebelum itu 27 Februari saya ingat. Di mana beliau meletak jawatan. Ini yang pertama yang boleh berlaku, yang first boleh berlaku. Yang kedua yang boleh berlaku adalah di mana berlaku undi tidak percaya. Di dalam dewan undi tidak percaya dan Perdana Menteri, Ketua Menteri atau Menteri Besar itu mendapat ketentuan bahawa beliau tidak mempunyai undi yang majoriti dan akhirnya dia kena letak jawatan. Yang ketiga, berlaku kematian atau berlaku sakit yang berpanjangan, sakit kekal dan sebagainya. Okey, tiga ni kita tolak tepi lah. Tapi dua perkara ni. So daripada dua perkara ini, sekiranya berlaku dalam keadaan tersebut, apa yang kita boleh expect? Apa yang kita boleh nilai? Apa yang berkemungkinan boleh dilakukan? Jadi maksudnya, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tidak mempunyai hak untuk nak menjadi Perdana Menteri lepas ini? Ini secara akademiknya, tuan-tuan dan puan-puan. Kita cerita secara akademik dulu. Ini secara akademik. Bila lepas perkara ini berlaku, katakanlah Agong decide untuk tukar. Dan satu lagi saya lupa. Di bawah nasihat Agong ataupun Sultan untuk dia meletak jawatan. Dan ini berlaku dekat Kedah. Kedah dia berlaku. Dekat Perak 2009 dia tak nak letak jawatan. Okey. Mukris dia letak jawatan. Katakanlah dia Agong menasihati Perdana Menteri. Okey, sekarang ni Muhyiddin, kau dah tak ada majoriti ni, jadi boleh letak jawatan. Tiba-tiba beliau tak nak letak jawatan. Ini halangan yang kedua. Tadi halangan yang pertama, ada orang lain yang akan mengatakan bahawa mereka mempunyai majoriti. Satu kelompok lain. Halangan yang kedua adalah apa dia? Tiba-tiba Muhyiddin kata dia tak nak letak jawatan. So apa course of action dia boleh buat?
Dia kata saya nak bubarkan parlimen. Boleh tak beliau melakukan demikian? Jawapannya boleh. Kenapa beliau boleh melakukan demikian? Dah berlaku pun sewaktu Sabah. 2 kali, 3 kali berlaku di waktu Sabah. 1985, 1992, now 2020. 3 kali berlaku di Sabah. Di mana pembubaran itu dilakukan tanpa perlu menunggu habis penggal. So kalau berlaku tersebut, pilihan raya umum akan berlaku. Snap election akan berlaku. Okey, bagaimana kalau Agong tidak berkenan? Yang ini perdebatan di antara saya dan kawan saya lah. Dia kata bagaimana kalau Agong tak berkenan kalau sekiranya pembubaran parlimen itu saya sebut tadi, balik kepada isu raja berperlembagaan, subject to perlembagaan. Tugas raja adalah menerima nasihat atas nasihat Perdana Menteri. So akhirnya kalau Perdana Menteri mengatakan kena bubar parlimen, yang ini timbul perbincangan. Saya tak ada jawapan tuntas. Sebab tak pernah berlaku dalam perlembagaan kita. Ada kemungkinan Agong kena turut. Ini perkara kedua, halangan kedua yang kemungkinan akan berlaku di mana pilihan raya. Tapi sekarang ni COVID, takkanlah dia nak bila buat pilihan raya, tuan-tuan dan puan-puan. Masa rampasan kuasa bulan Februari tu pun COVID juga. Tu pun COVID juga. Sampai naik, ingat tak PKP tu 4 hari lepas jatuh kerajaan, terus PKP, terus naik mencanak dia punya jumlah dia, PKP. Dia orang peduli apa? Janji dia tidak dapat memberi jawatan ini kepada Perdana Menteri, kepada Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Itu paling utama. Dan dalam jangkaan mereka bahawa dalam pilihan raya yang akan datang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, PKR, DAP, Amanah, PH tidak akan dapat menang dalam pilihan raya. So better go for election. Okay, itu dia punya ni halangan seterusnya. Halangan yang ketiga, ni antara benda yang mungkin berlaku. Ini semua kemungkinan yang jadi halangan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Antara halangan lain, di samping pertama tadi, ada golongan lain yang kata dia ada majoriti, bukan Muhyiddin Yassin. Kedua, apabila ada satu golongan ni dia mengatakan bahawa tak boleh bubar, maksudnya kena, sebab selagi mana ada Perdana Menteri yang sah, maka beliau masih lagi tak boleh Perdana Menteri, dan tugas Agong adalah melantik Perdana Menteri, bukan mengganti dan memecat Perdana Menteri. Itu kebeza. Agong bukan tugas baginda untuk memecat Perdana Menteri. Tugas baginda adalah untuk untuk endorse Perdana Menteri. Now, di sini ada legal argument lah. Kalau kita tengok kes Kaloningkan dengan kes 2009 Nizar itu, di mana Sultan mempunyai hak untuk memecat Menteri Besar pada waktu itu dan menggantikan dengan Menteri Besar yang baru. Now, ini again academic punya discussion. So kita tak payah nak go into that, tetapi itu possibility yang ada. Kemungkinan yang ada. Ketiga, timbul kisah liwat 4.0 pula. Esok hari, dalam masa dia bukan terus agak sumpah agak sumpah takkan berlaku esok. Kalau sekiranya benda ni bumbang jadilah ketukaran sebagainya, katalah benda yang saya cakap ni salah semua, maka angkat sumpah itu berlaku sama ada hari Jumaat ataupun hari Ahad. Ada kemungkinan dalam tempoh itu. Katakanlah dalam tempoh itu daripada esok Selasa sampai Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, katakanlah Ahad angkat sumpah, tiba-tiba keluar 2 kes. Satu kes liwat 4.0, satu lagi kes pengampunan diraja. 2 kes ini tiba-tiba dipercepatkan. So ini antara halangan. Jadi ini merupakan kemungkinan yang ada. Ada yang kata boleh tak darurat. Sekarang ni darurat tak mungkin. Bukan kata mustahil. Kemungkinan tu ada, tetapi belum mungkin. Kecuali tiba-tiba esok dan lusa dan tulat sebelum angkat sumpah, tiba-tiba angka COVID naik PKP. Tapi kalau PKP pun belum darurat, dia hanya tutup negara saja. So dalam keadaan ini, macam mana? Dalam keadaan ini, dalam situasi ini. So dalam ini antara halangan, kita dah sebut halangan tadi. Halangan yang saya sebut tadi berkenaan dengan perkara ini, kita dah sebut halangan-halangan yang beliau akan hadapi, yang Datuk Seri Anwar akan hadapi. So bagaimana kita nak menghadapi situasi ini? Sekejap. So bagaimana kita nak menghadapi situasi ini?
Belum lagi. Kita belum pergi kepada menghadapi situasi. Kita tengok halangan dulu. Tak habis lagi. Ada lagi ni. Kalau perlu saya cerita pasal halangan je. Apa lagi halangan dan kemungkinan yang ada? Antara lain lah. Saya tak nak cerita semualah. Banyak lagi halangan-halangan yang dikena fikirkan. Tiba-tiba, golongan yang mengatakan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim itu esok U-turn dan mengatakan bahawa beliau tidak menyokong mereka tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu kemungkinan. Kerana apa? Kita balik kepada yang pertama tadi, bahawa ada golongan lain mengatakan mereka ada majoriti. Siapakah golongan itu? Apakah akan berlaku? Esok kita tengok. Saya nak tengok golongan ini ada muncul ke tidak esok. Kalau mereka akan muncul, kita akan tahu jugalah dan saya akan ceritakan. Tapi kalau mereka tidak muncul, nampak gayanya rundingan yang mereka buat itu tidak berjaya. So saya tak nak cerita dululah kemungkinan-kemungkinan ini. Tetapi macam saya kata, kalau dia berjaya buat esok, bagi saya genius lah Mahathir. Dia memang bapak segala trik, political trik. Saya respect Mahathir kalau dia berjaya buat benda ni esok. Memang saya berjaya. Memang saya respect. Tetapi ada yang komen ni, dia kata, maksudnya UMNO join kita ke ni? Jawapannya ya. This is what I'm afraid. Ini yang saya takut. Halangan tadi kita dah cerita dah. Ada yang lain tu kecil-kecil lah. Yang bagi saya tak signifikan lah. Contohnya macam tiba-tiba Agong kata tak jadi. Tiba-tiba Agong kata dia tak nak ke apa ke, whatever lah. Agong tolak ke apa ke, itu bagi saya itu kurang. Dia possibility tu ada tetapi kurang lah. Okay. Apa yang saya risaukan lebih besar? Apa yang lebih besar saya risaukan? Yang saya lebih besar saya risau adalah dulu masa 2016, masa kita Pakatan Harapan kata nak bergabung dengan Bersatu, nak bergabung dengan Mahathir, saya antara orang yang tak setuju dengan penggabungan tersebut. So sekarang ini, bila kita bergabung dengan UMNO, saya boleh katakan saya antara orang yang tak setuju mengatakan bahawa kita kena tukar kerajaan. Suardi, kau tak nak Anwar jadi Perdana Menteri ke? Beza kan? Beza kan? Saya antara orang yang tak setuju kita tukar kerajaan sekarang. Bukan saya kata saya tak nak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Beza. Kenapa? Macam saya kata tadi, saya ni seorang yang pesimis. Saya seorang yang melihat buruk dulu baru saya tengok baik. Kita menghadapi masalah masa bersama dengan Mahathir dahulu. Kenapa kita menghadapi masalah? Sebab kita yakin bahawa Mahathir mampu untuk nak bertaubat pada masa itu, mampu untuk membawa reform. Tuan-tuan dan puan-puan, the only parti yang bercakap tentang reform di Malaysia adalah Parti Keadilan Rakyat. The only parti yang bercakap tentang reform di Malaysia adalah Parti Keadilan Rakyat. Bila kita bercakap tentang reform, kita live, breathe, sleep and play reform. Tiba-tiba ada satu golongan daripada UMNO yang live, breathe, play, sleep corruption bersama dengan kita. Dia akan jadi satu benda yang paradoks dan pelik. Kenapa saya katakan demikian? Dia sekarang ini daripada bercakap dia aku nak bagi projek, kepada aku nak reform, dia jadi satu benda yang pelik. Dia go against dia punya own nature dia. Tabiat dia bersama dengan UMNO adalah untuk benda-benda itu. Jadi agak pelik beberapa hari lepas ada satu blogger UMNO tiba-tiba menyebut, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang bila lagi, marilah kita bersama pelbagai kaum, pelbagai bangsa. Pelik saya ayat dengar. Yang dia selama ini memperjuangkan ketuanan Melayu, Cina tak boleh pakai, DAP tak boleh pakai, tiba-tiba hari ini bercakap tentang kita bersatu semua bangsa, kita bersatu semua agama. Pelik. Tukar terus, twist 180 darjah, bukan 360, 180, daripada sini jadi sini. Bagi saya pelik. Mereka nak bersama dengan kita nanti, agenda reform apa? Tuan-tuan puan, pilihan raya maksimum setahun setengah lagi. Setahun setengah lebih sikit. Mei 2022 pilihan raya.
Kalau Datuk Seri Anwar jadi Ibrahim menjadi Perdana Menteri, setahun setengah je, setahun lebih je. Kan? Kita dah masuk bulan 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 1 tahun 7 bulan je untuk beliau menjadi Perdana Menteri. Apa yang dia boleh buat dalam masa 1 tahun 7 bulan? Oh, kita boleh buat investor luar semuanya. 1 tahun 7 bulan tak cukup. Nak betulkan balik ekonomi. Dalam keadaan negara kita pula masa itu, yang bersama untuk memimpin di dalam kabinet tu adalah orang-orang di mana mereka sekarang ini bersama dengan UMNO, yang kita tahu perangai dia orang macam mana. Tapi Suhadi jangan cakap macam tu, Suhadi. Kita kan orang ni tengah nak membentuk kerajaan, habislah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau diorang tak esok tak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana cakap Iswardi, maka mereka bukan orang yang layak untuk memegang negara ini. Yang cakap Iswardi itu dia hanya guna alasan untuk, memang dalam hati dia tak nak sokong pun. Kalau mereka nak sokong kerana nak bawa perubahan pada negara ini, apa aku cakap tak penting. Kerana mereka akan buktikan yang Iswardi salah. Yang Iswardi tak betul. Yang UMNO boleh berubah. UMNO boleh bawa perubahan. UMNO boleh jadi parti yang baik, yang boleh membawa pemimpin yang baik, yang juga boleh membuat reformasi. Kenapa nak kena ikut kata Iswardi? Buktikan. I'm okay to be wrong. Saya okay kalau saya salah. Tiba-tiba setahun kemudian terbukti yang sokong Anwar Ibrahim ni adalah mereka yang UMNO, tetapi mereka lebih reform daripada orang dalam Parti Keadilan. Terima kasih, saya salah. Tapi macam mana kalau saya betul? The same thing orang cakap tentang Mahathir. Suhardi, bagilah Mahathir lu peluang. Mahathir tu nak bertaubat. Dia nak mati dah, Suhardi. Takkan dia, ini langkah terakhir untuk dia bertaubat, untuk dia pergi sebagai negarawan yang orang kata apa, yang diingati oleh rakyat. Inilah masanya. Tengok apa dia buat pada kita. Tengok apa dia buat pada kita. Itu yang paling saya takut. Kerana apa? Impak kepada kebobrokan pemerintahan kalau betulkan kerajaan, dan lagi teruk daripada zaman Mahathir atau sama dengan Mahathir dulu pada zaman PH. Impaknya adalah dalam PRU ke-15 yang akan datang. Rakyat akan maki kita balik, tuan-tuan dan puan. Rakyat akan maki kita balik. Nak betulkan balik image tu, saya tak tahu nak kona kot mana dah. Saya tak tahu nak pusing kot mana dah pada masa itu. Tapi kalau negara itu negara yang baik ni, takkanlah Anwar Ibrahim tak boleh nak kontrol dia orang. Asal nak membuat? Kita bukan negara komunis. Kalau tak dengar cerita, tembak. Bukan. Kita negara demokrasi. Sedangkan Najib tu pun tak boleh nak kontrol. Zahid tu pun tak boleh nak kontrol. Hadi pun tak boleh nak kontrol orang dia. Anwar Ibrahim nak kontrol orang UMNO macam mana? Anwar Ibrahim nak kontrol orang GPS macam mana? Itulah antara benda yang paling besar yang menjadi halangan di dalam kepala saya. Kenapa bagi saya it's better kalau kita tak merubah kerajaan yang lain. Tapi Suhardi, negara ni makin teruk. Negara makin teruk. Kita perlu menyelamatkan negara ni. Betul. Saya percaya. Negara teruk dan kita perlu menyelamatkan negara. Betul ke? Atau kita hanya sekadar nak jadi menteri dan pegang jawatan JLC? Saya bertanya soalan ni because this is genuine questions yang bermain dalam kepala otak manusia, yang bermain dalam pemikiran manusia. Adakah saya tak nak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri? Saya nak. Saya nak Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang sah, yang mana di bawah kabinet beliau adalah mereka-mereka yang mendukung Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan arti kata reformasi sebenar, yang faham perjuangan, yang faham apa itu reform, yang faham bahawa kita nak hapuskan kronisme, nepotisme, kita nak hapuskan corruption, kita nak hapuskan mereka-mereka yang merosakkan negara. Saya nak yang itu. Tetapi itu idealisme saya lah, sebagai orang yang mungkin beridealisme. Kerana saya percaya bahawa kita mungkin boleh bawa perubahan. Tapi perubahan yang kita bawa itu mungkin
Kita mungkin bawa perubahan kerajaan. Tetapi apakah perubahan itu akan membawa satu perubahan yang signifikan? Agenda reform yang sebenar. Ataupun kita akan menolak balik reform ini jauh. Kita baru nak sampai, kita tolak. Baru nak sampai, kita tolak. Baru nak sampai, kita tolak. 22 bulan tu bukti rakyat menolak Pakatan Harapan kerana permainan bodoh dan kotor Mahathir dan si Kitul. Tapi terpalit semua. Pakatan Harapan kencing, Pakatan Harapan hancing. Sekarang yang kencing, yang hancing semua masuk dalam bersatu. Tapi nama tu masih lagi Pakatan Harapan yang kencing, yang hancing. Padahal yang menghancingkan Pakatan Harapan, yang mengencing Pakatan Harapan tu semua dalam bersatu sekarang. Tapi nama itu, image itu masih lagi pada kita. Satu tuan-tuan dan puan, adakah saya tak nak Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri? Tak. Jangan salah faham. Adakah saya tak nak bergabung dengan UMNO? Tak. Jangan salah faham. Saya kata kalau gabungan itu berlaku sekalipun, pastikan bahawa kita boleh bawa mereka yang nak bawa agenda reform. Saya tak nak nanti menang sorak Kabung Tergadai. Kita menang sorak. Oh, kita punya ketua jadi Perdana Menteri. Tetapi kampung kita tergadai. Kerana kita letak orang-orang yang salah lagi sekali dalam memerintah negara kita. Saya tak kata Anwar Ibrahim itu salah. Tetapi nak bentuk, nak ubah negara ini tak boleh Anwar Ibrahim seorang, tuan-tuan dan puan. Tak boleh Anwar Ibrahim seorang. So halangan-halangan ini antara benda yang akhirnya akan merosakkan kita. Okey, kesimpulan. Adakah esok akan berlaku pertukaran kuasa? Kemungkinan pertukaran kuasa akan berlaku pada esok hari? Jawapannya, ya. Ada. Kemungkinan untuk pertukaran kerajaan pada esok hari itu ada. Ada dan kemungkinan itu berlaku itu ada. Ia jelas, ia wujud. Ia mungkin akan berlaku dan Agong akan berjumpa. Majoriti ada. Tetapi halangan-halangan itu juga akan ada. Dan kalau sekiranya perkara itu tidak berlaku esok, tidak termeteri dalam masa seminggu ini pertukaran kerajaan sebagaimana yang kita nak, maka itu disebabkan oleh halangan-halangan yang saya sebutkan tadi. Dan kalau sekiranya bertukar kerajaan sekalipun, sekurang-kurangnya saya dah bagi tahu awal perasaan jiwa rasgaga saya, kegerusingan dan kegusaran saya, kebimbangan saya. Dan saya harap, dan saya tahu benda ini memang dibincangkan dan memang dah dipikirkan. Tapi kita kena lihat jauh daripada setakat nak menjadi Perdana Menteri. Jauh lagi daripada setakat nak menjadi kerajaan. Kita nak bawa kerajaan perubahan yang betul-betul total di dalam negara kita. Kerana dengan itu je baru kita boleh rubah kebejatan 60 tahun yang ditinggalkan oleh UMNO, oleh MCA, oleh MIC, yang diwarisi selama beratus tahun daripada penjajah. Apa yang kita warisi sekarang ni adalah akar-akar yang kita dapat daripada beratus tahun daripada penjajah, beratus tahun daripada UMNO, berpuluh tahun daripada UMNO. Nak buang tu bukan susah, tuan-tuan dan puan. Nak buang tu bukan susah. Saya hanya blogger biasa. Saya takut nanti lepas ni ada orang cakap, oh kerana Iswardi lah maka Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri. Sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. InsyaAllah itu saja. Kita jumpa lagi pada malam esok, insyaAllah. Apa yang penting, teruskan perjuangan, teruskan perjalanan. Jangan pernah give up. Tak jadi esok. Tak jadi Perdana Menteri. Tukar kerajaan, tak tukar kerajaan. Yang penting, tuan-tuan dan puan-puan, lawan, tetap lawan.